Okay, objektif kita hari ini ialah ada 3. Yang pertama, bagaimana cara kita nak mencipta kuis menggunakan Kahoot. Yang kedua, bagaimana kita nak mengadakan kuis Kahoot secara live menggunakan aplikasi persidangan video. Dan yang ketiga, macam mana kita nak memberi kuis kepada student menggunakan student pace iaitu mood challenge dalam Kahoot. Okey, sebagai pengenalan, saya akan bagi tahu sedikit sebanyak pasal Kahoot ya. Apa itu Kahoot? Mungkin kawan-kawan kita hari ini dah biasa dengar tentang Kahoot, dan dia adalah salah satu daripada aplikasi yang ada dalam Delima MOE kita. Okey, jadi seharusnya lah kita kalau boleh tahu serba sedikit pasal semua aplikasi yang ada dalam Delima supaya kita boleh menggunakan aplikasi yang ada. So untuk hari ini Kahoot, apa itu Kahoot? Kahoot ni adalah aplikasi yang mula diperkenalkan pada tahun 2013 lagi di Norway. Sebenarnya merupakan salah satu platform kuis atas talian yang bertujuan untuk mewujudkan keseronokan belajar melalui pendekatan pembelajaran berasaskan permainan, game based learning. So sekarang ni saya rasa semua cikgu-cikgu mungkin dah pernah guna Kahoot dan Glamour lah di kalangan anak-anak murid kita, sebab Kahoot ni satu benda yang menyeronokkan kalau kita menggunakan. Dan dia adalah saya rasa kalau pelajar sekolah rendah atau sekolah menengah, kalau kita guna aplikasi ni seronok lah untuk menjawab soalan-soalan yang kita bagi sebagai latihan. Okey, untuk meneruskan lagi, objektif kita yang pertama iaitu mencipta kuis Kahoot. Okay, saya akan tunjuk secara live macam mana kita nak mencipta kuis Kahoot. Pertama kali seperti yang cikgu tahu, kita kena masuk portal Delima, sebab kita sebagai guru kalau boleh gunalah portal Delima sebagai tapak medium untuk kita membina apa-apa sahaja latihan untuk murid. Saya rasa semua cikgu dah tahu ni, masuk kat sini semua, tapi kena bagi tahu jugalah. Tunjuk cara ya. Kalau ada cikgu-cikgu nak tanya, boleh tanya terus. Okay, kita masuk MOE kita dalam Delima. Pilih guru. Okay, dalam menu guru ni ada beberapa paparan kat sini, so kita pilih yang kelima dalam aplikasi. Okey, aplikasi yang ada dalam Delima ni ada banyak ya, dalam lebih kurang 10, so kita tengok yang ketujuh ialah Kahoot. Okey, ini adalah paparan Kahoot ya. Face dia. Homepage dia yang ini adalah first kalau kita buka Kahoot, dia akan keluar homepage ni lah, page dia paparan ini. Untuk yang belum pernah masuk lagi, boleh sign up kat sini. Kalau cikgu nak terus mencuba dekat tempat lain pun boleh sign up, ataupun kalau kita dah ada account, kita boleh terus log in. Tapi kat sini saya akan tunjuk kalau cikgu nak sign up dulu ya. Kalau boleh sign up tu pakai kita punya ID MOE lah. Kita pilih teacher dan school. Kat sini ada macam-macam pilihan. Kita pilih school. Okay, kemudian kita masukkanlah email kita. MOE apa semua. Tapi ataupun kalau nak mudah sikit, guna continue with Google pun boleh. Terus tekan. Lepas tu masuk kita punya email. Masuk password kita. Lepas tu terus sign up.
Okay, kat sini dia bagi tahu sebab saya dah ada account, dia kata dah ready digunakan. Okay, so kita back balik, boleh back balik. Kat sini, sampai sini boleh jelas ya cikgu ya? Cikgu? Jelas. Terima kasih. Okay. Jadi kalau dah ada account, kita tengok paparan kat sini dah ada account. Kalau kita dah sign in, kita dah ada account, kita terus boleh log in. Okay, log in macam biasalah. Kalau boleh kita dah sebagai cikgu, kita gunalah ID MOE kita. Lagi senang. So sambung, kalau kita nak terus, kita continue with Google je senang. Terus dia kata, tentukan account kita. Lepas tu, log in. Mudah saja sebenarnya kalau kita menggunakan ni. Bila dah ada account tu, okay, dia loading dulu sekejap ya. Okay, ini adalah paparan bila kita dah log in menggunakan account kita. Cikgu nampak ya. Terus ada kita punya email MOE kat sini. Dah nampak tak? Okay, kat sini dia kata boleh add name. So kat sini kalau kita nak letak nama kita, boleh letak. Saya pun belum letak lagi, jadi saya pun boleh letak nama saya sendiri kat sini. Dan so ini adalah paparan first, mula-mula kita bila masuk dalam Kahoot. Dalam ni ada beberapa seperti yang kita tengok ni ialah home, yang kedua discover, yang ketiga library, yang keempat report dan yang kelima group. Okay, di sini saya akan terangkan secara ringkas lah apa dia setiap bahagian ni. Yang pertama, discover. Discover ni dia ibarat seperti macam library, bukan library, macam tempat kita nak mencari soalan-soalan orang yang pernah buat sebelum ni. Jadi kita nak mudah ataupun nak tengok contoh dia buat, kita cari je kat sini. Kita cari je apa-apa sahaja soalan. Contohnya RBT, katakan. So, bila kita type dia kat situ, so dekat sini dah keluar dah terus semua contoh-contoh cikgu lain yang buat berkaitan dengan RBT. Macam-macam kat sini kita boleh tengok yang cikgu-cikgu lain buat, dia public kan, jadi kita hanya boleh ambil je yang mana bersesuaian dengan kita. Kita boleh duplicate sahaja, ataupun kita boleh ambil sebahagian, ataupun kita nak tengok mana yang sesuai. Okay, dekat sini kita boleh tengok tajuk-tajuk yang dia buat ni. Contohnya RBT fashion, ada 12 soalan. So mana yang bersesuaian, contohnya kalau kita nak buat live, kita kata tak perlu banyak sangat soalan sebab takut ambil masa yang lama kan. So kita pilih yang tajuk berkenaan, tajuk yang kita nak, soalannya mungkin sedikit. So pilihlah yang bersesuaian. Ini cara mudah lah, 2 minit pun boleh siap. Okay, contohnya kalau kita klik fashion RBT, ini orang lain punya lah, dalam discover ni. Dekat sini kita boleh tengok soalan-soalan orang lain buat. Boleh tengok soalan dia bina. Lepas tu berapa minit yang dia setkan untuk setiap soalan. Dan juga kita boleh tengok answer dia. Show answer. Kita boleh tengok pilihan jawapan yang dia sediakan dalam ni. Okay? Okay, kalau kita nak guna, kita boleh terus edit. Edit tu dia minta kita duplicate dululah kalau kita nak edit pun. Supaya kita boleh edit, kita duplicate. So bila kita edit tu, edit yang kita punya, bukan edit yang orang tu punya. Okay, jadi kita duplicate kalau kita nak. Okay, katakan kita tak nak, kita nak play pun terus pun boleh. Kita nak tengok dia macam mana dia punya paparan dia. Okay, jelas ya sampai sini untuk discover ni. Okay, yang ketiga kita pergi kepada library. Ada yang nak tanya ke? Okay,
Library ni ialah dalam library, bila kita klik je library, dia memaparkan semua kuis-kuis yang kita pernah buat ataupun kuis-kuis yang kita duplicate daripada orang lain punya, kita jadikan kita punya, semua ada dalam library. Okay. Bila kita nak post kita punya soalan kepada pelajar, daripada sinilah kita play je, terus kita boleh assign untuk budak-budak sama ada kita nak buat secara live ataupun secara dia untuk belajar jawab sendiri di masa yang sesuai. Okey, yang ketiga ialah report. Report ni benda mudah yang kita tengok ialah bila kita tekan report ni, dia adalah dia menunjukkan semua latihan-latihan yang kita pernah bagi kepada murid kita. Biasanya kalau saya menggunakan satu sahaja quiz, tapi saya assign beberapa untuk setiap kelas. Kenapa saya buat macam tu? Sebab saya tak nak kelas A bercampur dengan kelas B. Jadi satu kelas A, satu assign saya bagi, satu link sahaja untuk satu kelas supaya bila kita tengok report tu, kelas yang kita nak tu sahaja. Maksudnya kelas A sahaja. Assign kali kedua, ditunjuk juga kat sini, tapi kita bagi link tu untuk kelas yang B. So dalam report kita tu hanya pelajar kelas B je lah yang ada dalam kita punya assign yang kita bagi ni. Mengikut kod link yang kita bagi tu, dia berbeza-beza setiap kali kita assign latihan tu kepada murid. Okey, bila kita tekan report ni, kat sini ada banyak kan, so kita tekan yang mana kita nak tengok, kelas mana. Okey, bila kita tekan kat sini, kita boleh tengok player dia 29 orang. So kita tahu kuis ni telah dijawab oleh 29 orang murid. Sebenarnya untuk satu assign kita bagi tugasan dekat murid ni, maksimum 100 orang pelajar sahaja boleh menjawab. Ini adalah sebab kita ambil yang basic free ya. Kalau kita bayar, kita buat bayaran. Kahoot ni sebenarnya ada yang free, ada yang berbayar. Jadi kalau kita ambil yang free, hanya 100 sahajalah player yang boleh main untuk satu-satu tugasan sekali kita assign pada murid. Tapi kalau kita ambil premium, dia boleh di-upgrade kat sini. Maksudnya kita nak buat bayaran, so kita boleh guna premium yang macam-macam lagi dia punya kelebihan untuk menggunakan Kahoot ni. Jadi untuk di sini, sebab kita ambil yang free, hanya 100 pelajar sekali assign lah. Di sini kalau kita nak tengok pelajar yang menjawab 29 orang ni, kita klik je pada player ni, terus kita boleh tengok. Contohnya hari ni budak 3 Taupas ada menjawab ni. So kat sini kita boleh tengok. So kita kalau boleh kita minta pelajar tu letak nama atau nama kelas dia lah. Kalau kita nak campur, contoh satu hari satu je latihan yang kita assign untuk 2 kelas, boleh juga. Tapi kita minta dia tulislah nama kelas. Kalau kita ada satu je kelas, tak perlu tak perlu tulis nama kelas pun tak apa. Okay. Kat sini kita boleh check question, ada 15 soalan. Okey, yang seterusnya group. Okey, group ni kalau kita nak bina group. Okey, kita terus kepada cara nak create soalan ya. Kita terus pergi kepada create kat tepi tu. Create a new Kahoot. Create sahaja. Untuk create soalan ni, bendanya paparannya begini saja. Mudah saja. Yang pertama, kita masukkan kita punya tajuk. Kuis matematik. Description, tingkatan 1 ataupun bab 1.
tingkatan 1. Boleh juga tulis kat situ. So dia tulis kat sini, tengok dekat kita setting kat sini, dia kata save to my Kahoot. So tak payahlah tukar sebab nanti dia akan save kita punya latihan ni dalam my Kahoot kita atau dalam library kita secara automatik, tak payah risau. Okay, kat sini cover image. Cover image ni ialah gambar-gambar yang bila kita assign satu assignment tu, kita boleh letak satu gambar supaya senang kita nak cam lah. Okay, contohnya kat sini. Okay, kita kata nak buat macam ni. Gambar untuk image kita punya. Okay, lepas tu bahasa. Bahasa ni kalau boleh kita tukarlah sebabnya lebih senang kalau kita nak buat bahasa Melayu. Kita tukar kepada bahasa Melayu sebab nanti kita nak cari ataupun orang yang search tu, dia type bahasa Melayu, semua yang bahasa Melayu tu akan keluar. Okay, visibility sama ada kita nak publickan kita punya ataupun nak private. So biasanya kita public lah supaya orang lain pun boleh menggunakan kita punya. Okay, lobby music. Di sini kita boleh pilih nak setting music macam mana. Nak dengar terus pun boleh. So yang ini dia bagi tahu dia take pada Kahoot Fantasy. So kalau nak dengar terus pun boleh. Nak yang macam mana yang kita suka. Disco ke. Boleh pilih yang bersesuaian dengan kita lah. Okay, so kalau kita rasa suka yang ni, kita klik lah. Itu adalah bila murid tu menjawab soalan, itulah muzik yang akan dia dengar semasa dia menjawab soalan. Okay, kemudian kita tekan done. Okay, itu dah siap setting. Cikgu tak perlu risau sebab kat sini dia akan save, auto save sahaja ya. Okay, kemudian kita tengok kepada kat sini soalan. Soalan senang saja, type je soalan kat sini, katakan 1 tambah 3 tambah 3 sama dengan berapa. Okay, answer kat sini 1, answer yang kedua 2, answer yang ketiga 3, 4. Okey, terus boleh klik buat jawapan ya, untuk jawapan. Dekat tengah-tengah ni boleh kita masukkan media juga. Boleh masukkan, bila kita klik je image tu, boleh masukkan image, apa-apa saja image. Biasanya kalau ada star tu kita tak boleh ambil sebab dia untuk yang premium, yang orang yang berbayar. So kita cari je gambar-gambar yang free ya. Okey, contohnya lah kalau kita nak masukkan gambar lah. Okey. Apa-apa sahaja gambar tu kita boleh ambil, insert sahaja ataupun kita boleh ambil dari import daripada file kita pun boleh. Kalau tak nak, remove saja. Okay, itu soalan pertama. Kalau soalan kedua, add je soalan. Sebab kita ni adalah free ya. Free ni dia jadi soalan tu hanya boleh ambil kuis yang ada 4 pilihan jawapan ataupun kita guna 2 sahaja, tak nak guna 4 pun boleh. Dan juga yang kedua ialah true or false. Kalau kita beli, kita masih kita banyak lagi pilihan sebenarnya boleh guna kat sini. Tapi sebab kita pakai yang free ni, saya hanya tunjuk basic saja, jadi cikgu boleh explore sendirilah. Okay. Untuk yang kedua, kita tengok kat sini. Kita type soalan. Okay. So tandalah betul atau salah. Kalau nak image kat sini, boleh masukkan image. Okay, untuk kat sini pula jenis question type ni yang tadilah, seperti yang kita tambah dekat tambah question tu kat sini. Yang bintang-bintang ni semua kita tak boleh guna sebab kita yang free. Tapi kalau cikgu nak beli, boleh guna banyak lagi di sini apps dia. Kelebihan dia. Okay, limit masa. Untuk soalan ni, dalam Kahoot ni kita boleh set masa untuk pelajar menjawab berapa lama dia boleh menjawab. Kalau kita set 20 second, dalam masa 20 second tu dia boleh jawab. So kita set 1 minit, dalam masa 1 minit lah untuk satu soalan tersebut. Dia boleh jawab. Ambil masa 30 saat. Ini standard, tak ada apa-apa perubahan. Okay.
Dah siap? Done ya. Okey, kat sini kalau dah tak ada apa-apa, kalau nak tengok terus pun boleh kat sini, tapi kita terus done lah. Nanti kita tengok di mana soalan kita tu tadi pergi. So dia berada dalam library kita ni, di sini. So kat sinilah kita, daripada sini barulah kita boleh macam mana kita nak play dia secara live ataupun secara kita bagi tugasan dekat budak, dekat pelajar. Okay, terus play. Okay, di sini untuk objektif kita yang kedua, macam mana cikgu nak buat for virtual classroom, kita guna Teach. Kalau kita nak assign kat budak-budak, kita terus assign ni, kita bagi sebagai tugasan bila-bila masa pelajar tu boleh jawab. Untuk Teach ni, kita perlu bersedialah dengan pelajar kita secara live. Maksudnya bila kita buat PDPR dalam kelas secara live, kita boleh bagi kuis ni secara live untuk pelajar jawab dengan kita bersama-sama. So di sini cikgu kena maklum kepada murid bila kita paparkan paparan kuis kita secara live ni, cikgu kena bagi tahu murid lah supaya login Kahoot untuk play game bersama-sama. So kat sini kita hanya pilih klasik ya, untuk player 1 lawan 1 saja. Okay, get ready to join. Di sini bila sampai kat sini dia akan muncul nombor pin sini. So cikgu bila sampai masa di sini, kita belum start lagi kan soalan kita. So cikgu kena minta pelajar-pelajar kita masuk melalui www.kahoot.it ni. Lepas tu bila masuk, terus kita masukkan game pin. Kalau cikgu nak cuba masuk, boleh masuk. Okay, masuk melalui www.kahoot. Sekejap ya Kak. www.kahoot.it. Okay, pin dia 8314901. 8314901. Betul ke? 4901. Okey, bila masuk tu terus nama kita terpapar lah. Biasanya kita minta pelajar tu bubuh nama yang sebenar. Walaupun dia nickname, bubuh nama yang sebenar supaya kita boleh cam dia. Pelajar-pelajar tu. Kalau kita tak suka, kita boleh remove dia terus. Klik je pada nama tu, kita remove dia, suruh dia login semula. Sebabnya bagi nama yang kita tak cam kan. So kita remove, kita klik je kat sini, nama dia dah ada nampak palang macam ni. So kita klik je, dia jadi out. Lepas tu kita minta dia login semula menggunakan nama yang kita boleh cam. Okay, kita kalau boleh kita minta semua pelajar tu masuk dulu, siap-siap lah. Kalau ada kalau yang join kita punya meet tu ada 30 orang, tunggu sampai semua 30 orang tu masuk supaya kita boleh start game tu serentak. Dan kat sini bila kita tengok dekat sebelah start ni ada kunci ya. Kunci ni bila sampai masa kata dah masuk semua 30 orang, cikgu nak kunci game ni. So kita kunci game tu supaya tak ada orang dah boleh masuk selepas kita nak start tu, supaya tak tertinggal lah. Maksudnya kalau kita tak kunci, mungkin dia masuk lambat tu macam lambat lah dia start, ataupun mungkin ada orang luar yang nak masuk ke, so kita boleh kunci. Tapi kalau kita tak kunci pun tak apalah, kita biar je macam tu. Okey, dan kita kena untuk game Kahoot ni kalau boleh kita bersama-sama dengan murid ya. Sebabnya bila kita main secara live ni, pelajar tak nampak soalan
soalan kita dia tak nampak, kita yang kena baca. Dia hanya nampak paparan hijau kuning, hijau kuning, merah biru tu saja. So kita yang kena baca kita punya nombor-nombor jawapan kita, pilihan jawapan. Contohnya 1 merah, 2 biru, 3 kuning, 4 hijau. So pelajar tu mesti klik mengikut apa yang kita beritahulah. Biasa pelajar kan pakai peranti telefon saja sebab tak guna. Jadi kalau tak guna laptop, dia tak nampak soalan. So kita yang kena baca. Okey, boleh start sekarang Dah lebih masa dah kita ni sebenarnya. Okey, start. Kita kena bersama-sama dengan pelajar. Okey, kuis matematik. 1. Okey, mula. Okey, 3 tambah 1 kena cepat-cepat jawab ya, sebab setiap orang yang menjawab tu siapa yang cepat dia lagi banyak markah dia. Kalau lambat maksudnya markah tu kurang. Jadi kalau boleh bila dah tahu jawapan tu mesti tekan cepat-cepat. 1 merah ialah 1, 2 ialah biru, 3 kuning dan hijau, 4. Jadi kalau boleh kita bacalah soalan tu kepada murid kita. Jadi ada yang menjawab, tengok kalau selepas tu kita boleh tengok berapa yang jawab merah, berapa yang jawab biru, berapa yang jawab kuning, berapa yang jawab hijau. Boleh tengok terus kat sini berapa yang jawab betul, berapa yang orang yang jawab salah. Okey, untuk soalan yang kedua, next. Okey, di sini dia terus dia paparkan siapa yang jawab paling cepat dan markah paling banyak. Kita boleh berlumba dengan pelajar kita kat sini, boleh tengok terus siapa yang paling di atas. Okey, kita next kepada soalan seterusnya. Betul atau salah? 5 tambah 6 sama dengan 12. Betul atau salah? Biru betul, merah salah. Mesti jawab dengan laju supaya markah kita tinggi. Okey, dengan pelajar kita bolehlah minta dia jawab laju-laju. Okey, 6, 5 sebab dia ada masa kat sini 30 saat kan. 3, 2, 1. Kosong. Okey, jadi untuk betul atau salah, true and false ni, okey, 3 biru dah jawab 3, merah jawab 21. Okey, kita boleh tengok terus. Okey, kelebihan dia ialah kat sini kita boleh tahu terus siapa nombor 3, siapa nombor 2 dan siapa nombor 1. Okey, tahniah. Siapa nombor 1 ni? Kak I nombor 1. Nombor 2 Syazliana, nombor 3 Azira. Tahniah. Okey, untuk 3 orang ni yang menjawab dengan betul dan markahnya kat sini boleh tahu terus markahnya berapa setiap orang. Okey, rasa-rasa boleh buat tak cikgu ni? Senang saja ni. Okey? Ada soalan tak ni? Okey, kat sini kita boleh tengok yang bermain berapa. Okey, seterusnya kat sini. Jadi, macam tu tadilah secara live kita buat Kahoot secara live. Okey, yang kedua saya ajar macam mana kita nak assign, iaitu bagi tugasan kepada pelajar menjawab mengikut masa dia. Kalau tadi kita pilih for visual classroom teach. Yang kedua ni ialah for self-paced learning, iaitu menggunakan mood challenge. Kita assign dia je. Okey, di sinilah kita tentukan berapa lama pelajar tu ada masa. Kata contohnya, kalau hari Isnin dia punya kelas, kita boleh bagi masa pelajar tu menjawab sampai hari Jumaat. So kita set lah masa, tapi kat sini dia memang bagi kita masa untuk menjawab dalam masa 3 hari. Kalau kita hari ni 3, 6 tu dia dah bagi. Tapi kalau kita nak tukar sampai 5 hari ke ataupun 4 hari ke menjawab, boleh juga kat sini. Kita set lah masa kita. Hari tarikh dan juga masa sampai pukul 12 tengah malam. Okey, timer on lah sebab masa. Lepas tu create. Bila create tu
Teruslah keluar kuis matematik ni, kita nak bagi tugasan pada pelajar yang tak masuk kelas tu kan. Kita pun bagi copy je terus URL dia ni, paste lah pada kita punya kelas lah. Ataupun terus pergi kepada Google Classroom ke, boleh juga. Okay, di sini ada nombor PIN pun kalau kita boleh simpan lah, tapi kita boleh tengok semula kalau kita masuk dalam home Kahoot ni, page dia, paparan dia, pergi je pada report, kita boleh tengok sekali lagi dia punya link ni, tetap ada yang sama. So kat sinilah kita nak tengok berapa pelajar tu boleh yang telah menjawab kita punya latihan selepas kita bagi tugasan tempoh masa. Kalau kita bagi assignment kat budak tu, kita assign, budak tu nampak tak soalan tu? Kalau macam tadi tak nampak soalan. Assign nampak. Assign nampak. Okay, kalau kita assign, budak memang nampak paparan macam ni. So dia ada masa boleh tengok kan? So boleh tengok kat sini. Okey. Okay, terus jawab. Tak ada masalah. Live je lah, tak boleh tengok. Asa? Live je sebab kita ada untuk membaca soalan dia. Sebab tu biasanya kalau live ni kita tak buat soalan yang banyak lah dan susah. Kita bagi yang soalan-soalan senang sikit lah. Okay, kalau kita assign ni sebab dia boleh nampak soalan, boleh jawab dia terus. Okay, lepas tu boleh tengok lah dia punya pelajar boleh nampak siapa yang dah jawab juga. Lepas dia jawab tu, dia boleh tengok dia tu pada tangga yang keberapa kat sini. Tak ada masalah. Lepas tu kalau dia nak tengok soalan, dia boleh copy link ni untuk tengok balik dia punya keputusan. Kalau dia tengok, maksudnya bila dia dah last hari, kata 3 hari, hari yang last tu dia nak tengok dia punya keputusan, dia boleh tekan, kalau dia simpan link ni, dia boleh tengok dia tu berada di tangga yang keberapa. Kalau kita nak masuk music kita, boleh ke? Kat sini dia tak bagi, kita tak ada dia punya tempat yang untuk masukkan muzik. Dia bagi kita pilihan kat situ je, lobby muzik tu je.